Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada anda semua yang masih lagi sudi singgah ke channel saya, Kisah Seram Malaysia. Untuk kisah seram Malaysia yang kali ini, saya sebab atas terlalu ada banyak komen-komen yang minta cerita tentang cerita rider GrabFood ke Foodpanda ke. So saya kali ini saya akan bawakan kisah-kisah yang berkenaan dengan rider GrabFood ataupun Foodpanda ni. Dan kepada anda semua yang bekerja sebagai rider GrabFood atau Foodpanda tu, selamat bertugas. Anda jasamu semua tetap dikenang. Sebab kalau tak ada anda, ramai orang tak dapat makan. Jadi tanpa membuang masa, tanpa cakap banyak-banyak, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Kisah yang pertama masih di store yang sama lagi. Sebab kat sini je saya jadi rider, lepas tu dah pindah store lain, tak jadi rider lagi dah. Mula-mula dapat keluar store hantar order tu, saya kena follow senior staff tunjuk cara yang betul nak deliver order. Hari pertama je dah kena bully. Diorang bagi saya motor yang boleh masuk gear sampai gear 2 je. Lepas tu lalu pula kawasan kubur. Dahlah kawasan perkuburan ni famous dengan kes pembunuhan Sabar je lah, bayangkanlah gear 2 dari mula sampailah dekat store balik. Bila lalu dekat kawasan kubur tu, mahunya tak laju saya bawa. Merawung lah motor enjin motor tu, kena paksa. Punyalah teruk kena bully. Tapi saya ni penyabar orangnya. Lepas dah pandai buat sendiri, saya dah tak payah lagi follow staff senior. Waktu delivery habis tepat jam 11 malam. So kalau ada customer call lepas 11 malam, memang harapanlah nak dapat makanan yang dipesan. Satu hari saya dapat order dekat Taman M. Saya cakap lah, lepas tengok map, saya pun agak-agak je lah taman yang mana satu. Start motor terus jalan. Yang adventure-nya rumah lot. Payah sikit sebab number berterabur, tak macam rumah taman senang nak cari. Cari punya cari, tak jumpa-jumpa. Masa tu last order masuk dalam lebih kurang jam 10.50 malam. Tengah pusing-pusing tu, lalulah kawasan padang, nampak beberapa budak tengah main bola. Budak-budak dalam lingkungan umur 6 ke 7 tahun lebih kurang. Punyalah fokus nak cari rumah sampai tak boleh fikir apa kejadahnya budak kecil main bola malam-malam macam ni. Tak marah ke mak ayah dia? Apa buruk benar perangai orang kita? Ala-ala gaya pengulas rancangan NTV7 dulu-dulu. Dan dah lepas dari pandang tu, baru terfikir, tapi macam sebab risaukan nanti customer komplain, tak sempat nak rasa takut seram. Sampai jumpa satu pakcik ni. Selamat, gitu saja saya. Boleh saya tanya jalan? Pakcik ni gayanya macam orang baru balik surau, berkain pelikat, pakai ketayap dan berbaju Melayu warna krim. Kalau tak silap, sebab dah malam, agak gelap lah kawasan tu jadinya. Lagipun lampu jalan dia sikit punya jauh jarak antara satu dengan yang lain. Saya pun bagi salam dan tanya alamat rumah berkenaan. Pakcik tu pun bagi tahulah jalan mana, masuk simpang apa semua, dan saya pun boleh agak kat mana. Lepas ucap terima kasih, saya pun jalan. Tapi saya terlupa kertas order tu saya tak ambil kat tangan pakcik tu. Baru jalan ke depan sikit, saya tengok side mirror nak cari pakcik tu. Sekali harap tak ada dah pakcik tu. Saya pusing sebab saya yakin pakcik tu masih ada. Lagipun dekat situ tak ada rumah, simpang pun tak ada. Sebab lepas kawasan tu padang.
Belum jauh pun saya bergerak dalam 4 ke 5 minit, 5 langkah je. Tapi tak ada juga. Time tu saya dah tak fikir panjang dan saya terus bawa laju-laju. Habis segala bumper jalan yang ada tu saya langgar je. Bergegar-gegar bawa delivery dekat belakang. Tapi masih lagi mengikut jalan yang pakcik misteri tu tunjukkan tadi. Alhamdulillah, ada makcik lambai-lambai dan memang dia yang order makanan tu. Saya minta maaf kat makcik tu sebab lambat. Nasib baik dia pun okey. Saya cakap saya terlupa amount yang makcik tu bagi. Resit pula melayang di tiup angin. Ni terpaksa tipulah. Tapi kuranglah dari RM50 yang pasti. Makcik tu bagi je saya RM50 dan suruh saya keep the change. Baru nak berbunga-bunga hati ni dapat tips lepas ketakutan jumpa pakcik misteri tu. Makcik tu cakap kat saya macam ni, berani betul ya adik masuk ke sini sorang-sorang? Kalau makcik order dekat ke kat company fast food yang lain, dia orang hantar makanan kat sini selalu kalau dah malam-malam macam ni mesti berdua, tak pun berempat sampai 2 biji motor hantar ke sini. Kenapa makcik? Banyak peragut ke sini? Soal saya balik. Sengal betul kepala otak saya. Macam tak boleh fikir kenapa. Bukan malas pula makcik nak cerita. Nanti kamu tu balik hati-hati. Dah lewat ni pesan makcik tu. Lepas tu baru saya terpinga-pinga dan rasa takut tu datang. Disebabkan dah tak ada pilihan, saya redah je lah. Saya pasang surah Yasin dari handphone. Lepas tu lekat kat telinga dalam helmet. Dan saya lenjan sampai kat restoran. Nasib baik tak jumpa apa-apa. Kalau tak ke hospital lah jawabnya. Lepas saya tanya-tanya dekat kawan-kawan, barulah saya tahu kenapa kalau time malam tapi ada order dari taman ni, seorang rider pun tak nak hantar. Gila kejam sebab tak bagi tahu awal-awal tempat ni macam mana. Banyak yang dia orang share. Macam kawan saya ni pernah kena. Masa nak hantar order tu, dia orang tengok alamat. Dia yakin gila yang tu perumahan lama yang tak ada orang duduk. So dia confirmkan balik dengan customer, betul ke alamatnya. Dia call number yang ada dekat receipt. Customer confirm balik, memang betul. Dan kawan saya ni dengan gigih lah pergi ke tempat tu. Lepas tu meroyan seorang-seorang. Benganglah member sebab memang rumah lama yang tak ada orang duduk tu tempatnya. Dah lah member ni tak ada kredit nak call customer. Sudahnya dia balik restoran marah-marah. Dia cakap dia nak marah customer sebab prank dia. Sekali call balik, nombor tu tak ada. Akak ni jawab, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan kami. Sekian, terima kasih. Berkali-kali call nombor yang sama dan tetap jawapannya tetap sama. Alhai, buat hal betul lah. Tadi masa nak pergi, ada je nombor tu dalam perkhidmatan. Siap bercakap lagi dengan owner. Apalagi manager call center trace balik operator mana yang ambil order. Sekali operator tu dah balik lama. Entah siapalah yang ambil order tapi kat receipt nama dia. Sistem semua ada ID code. Macam mana dia boleh hack? Hebat betul. Last nama tu kami minta center block je. Biar padan muka momok tu tak dapat order makanan lagi. Jadi ini kisah yang pertama pada saya agak menarik jugalah. Agak kelakar dan menarik. Jadi anda rasa macam mana? Harap anda rasa happy and enjoy jugalah pada yang rider Food Panda tu ataupun abang-abang Grab Food. Teruskan bekerja, insyaAllah kerja tu biar ikhlas. Semoga rezeki anda diberkahi, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tanpa membuang masa kita teruskan untuk cerita yang kedua. Kita sambung untuk cerita yang kedua. Kisah dua. Macam biasalah, kalau dapat order lewat-lewat masuk, tak ramai yang suka nak pergi.
Diorang malas dah nak keluar atau memang diorang penakut. Tu saya tak pasti. Nama je lelaki diorang ni. Tapi itulah masalahnya. Satu hari tu, hari perayaan kaum Cina yang diorang celebrate dengan bakar tanglong tu. Saya dapat order dari sebuah taman kat belakang hospital. Order masuk dalam pukul 11.10, tetapi bukan center yang hantar. Customer call sendiri kat restoran. Mula-mula manager tak nak ambil sebab dah lebih masa. Tapi bila dia tanya saya boleh hantar ke tak, saya pun cakap je dekat je pun, memang dekat je. So manager teruslah proceed. So lepas siap-siap semua order, saya pun hantar. Masa ni taman ni belum maju lagi. Bukan macam sekarang, siap ada shop lot, taman baru kat bahagian depan and belakang sekali. Dulu hutan and semak je. Jalan pun tak terang macam sekarang. Rumah dia tak susah nak cari. Lepas siap hantar, saya pun baliklah sebab dah dekat pukul 12 masa tu. Kerja rider closing kena cuci semua motor sebelum balik. Takut nanti tak sempat and lambat. Masa on the way balik tu, saya diberhentikan oleh sekumpulan ni tak tahulah remaja ke kanak-kanak ke kan. Tapi orangnya tak tinggi, lebih kurang tinggi pinggang orang dewasa. Tapi cutting badan tough je semua. Mereka semua ni tengah melintas jalan yang saya nak lalu tu. So maksudnya saya nampak mereka dari tepi. Ramai juga, lebih kurang 20 orang. Ada 2 orang yang jaga barisan tu dari kiri dan kanan, tapi membelakangkan saya. Mereka bawa tanglong tu yang jenis tergantung punya, tapi ikat dengan kayu. Ada sebatang kayu, tanglong. Macam mana saya nak terangkan ya? Macam kayu panjang 1 hasta, hujungnya diikat dengan tanglong. Panjang lah 1 hasta, tanglong. Macam tu lah. Tapi yang tu belum pelik lagi. Yang peliknya, pakaian mereka ni macam, tahu tak jenis baju hujan yang ada sekali penutup kepala tu? Tapi ini jenis kain. Kalau baju hujan tu jenis plastik getah ke macam tu lah, dan benda tu labuh sampai ke jalan. Semua orang tu pakai benda yang sama, siap ada tutup kepala. Cuma yang jaga kiri kanan tu je warna kelabu. Yang jalan berbaris tu warna coklat. Tak silap saya. Kalau fikir mungkin tu tradisi dia orang, sebab itulah jalan ramai-ramai agaknya. Lepas habis dia orang melintas jalan raya, saya pun nak beredar. Sempat je saya jeling ke arah mana mereka. Rupa-rupanya ramai-ramai tu tengah daki ada bukit kat belakang kawasan perumahan tu. Kawasan tu dah lah semak samun macam hutan kat situ. Gelap lagi pula tu. Dia punya orang semua hanya guna lampu tanglong tu je. Sepanjang jalan saya cuma fikir positif. Masa tu mungkin ada tokong ke kat situ. So saya pun balik dan tak fikir apa-apa. Lepas habis kerja, dah jadi tradisi kami semua akan makan kat situ. Makan kat satu kedai mamak ni sebelum balik rumah. Masa makan tu, saya ceritalah kat diorang semua yang apa yang saya jumpa. Saya cakap comel je semua beratur, ikut barisan. Salah seorang kawan saya, Yusri, tanya, yang baju labuh kali coklat tu bukan selalu ada time upacara kematian ke? Tapi dia lah tak labuh mana. Kalau tak silap aku, kalau dia pun memang pakai baju tu masa bakar tanglong, dia buat apa panjat bukit belakang tu? Setahu aku bukan ada apa-apa pun belakang tu, hutan je. Saya cuma diam je. Ada juga saya bertanyakan orang hal ni. Ada yang cakap baju tu memang ada yang pakai masa upacara bakar tanglong. Tapi yang berarak ramai-ramai tu diorang tak pasti. Lagi tak pasti siap panjat bukit masuk hutan bagai. Tak tahulah nak react macam mana. Saya diam je. Nasib baik lagi sebab tak nampak muka. Kalau nampak muka mau pengsan kat situ kan. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Abang Grab Food, Grab Panda ke ni kan. Okey, kita sambung yang ketiga. Ya.
Kisah yang ketiga. Hari tu hari yang malas buat saya sebab dari pagi lagi saya dah diserang migraine. Ikutkan hati, nak je saya ambil MC tapi tak sampai hati. So saya kerja lah. Tapi banyak backup kitchen, tak banyak order pun. Malam tu pula busy, maklumlah awal bulan memang busy sikit. Tak lama lepas tu manager jerit nama saya dengan suruh hantar order. Saya pun keluarlah tengok kat mana nak hantar. Sekali yang pending tu ada satu je, kat taman taman yang sama macam kisah kat atas, yang kisah sebelum ni, tapi ni punya jalan satu, so tak payah masuk dalam-dalam. Kalau jalan 3 dan seterusnya memang kena masuk dalam. So saya tengok jam, baru pukul 9.30 malam. Awal lagi saya pun siapkan barang-barang dia dan keluar hantar. Cari motor untuk buat delivery, tak ada pula. Terpaksalah bawa motor sendiri. Sampai simpang taman tu saya cari jalan rumah, cari, tak jumpa juga. Saya call customer sampai habis kredit, tak jumpa, tak angkat. Lepas tu satu brother ni naik 125Z. Saya tahan, saya bagi dia salam. Dia jawab dalam hati, cakap, oh Islam rupanya. Saya pun ceritalah nak pergi mana semuanya. Kedudukan saya masa tu dengan brother tu kat tengah-tengah jalan dalam lorong tu. Cuma saya nak naik, dia nak turun. Brother tu pakai baju TNB, baju dia macam kotor-kotor sikit, technician agaknya. Tapi saya tak nampak muka brother ni lagi, sebab dia pakai helmet, cermin dia tutup muka. Kami berborak-borak pasal rumah tu kat mana semuanya. Lepas tu brother tu bagi phone dia, suruh call. Masih lagi brother tu tak angkat cermin helmet dia. Masa nak call tu, saya tekan, phone dia tak menyala pun. Brother ni biar betik kan, bateri kong pun masih so guna. Agak-agak lah nak kedekan orang pun. Saya nak jaga hati punya pasal. Saya pas balik phone tu dekat brother, nah ambil. Saya cakap, tak apalah bang, saya cuba cari sendiri, terima kasih banyak-banyak. Elok saya pas kat tangan dia, tangan sebelah dia angkat visor helmet. Benda ni saya tak tahulah sama ada emergency saya ataupun memang muka brother tu macam tu. Tapi memang buat jantung saya macam nak berhenti berdegup sekejap. Brother tu pakai spek, muka dia dari atas kening belah kiri terbelah sampai ke dagu belah kanan. Bawah terbelah, yang bukan parut, just terbelah, terkoyak, cuma tak ada darah meleleh je. Masa ni saya terus masuk gear 1 dan bawa motor, tak pandang belakang dah. Jantung saya punyalah laju. Masa ni saya terus fikir, yang orang ke hantu yang aku nampak ni? Kalau orang, saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan nak kutuk kejadian Tuhan, saya cuma terkejut je. Lepas tu nampak satu akak ni lambai-lambai depan pagar rumah. Saya berhenti, saya tanya, ada order ke? Dia kata ada. Boleh tu dia macam nak marah. Saya cepat-cepat minta maaf. Dia cakap, engkau dari tadi akak nampak ke hulu ke hilir, akak panggil-panggil kau jalan je terus. Berpuluh kali kau lalu. Lepas tu tadi kau berhenti kat bawah tu, kau macam bercakap dengan orang. Akak ingat kau cakap telefon, sebab tak ada orang pun kat sebelah kau. Lepas tu akak terus panggil kau lambai-lambai cepat-cepat sebab kau macam nak laju je akak nampak. What? Akak tak nampak ke saya tengah borak-borak dengan abang naik 125Z tadi tu kak? Biar betik. Oh, yang saya berhenti di situ, saya tanya pada abang tu, padahal dah dekat dengan rumah akak rupanya. Sebab abang tu pun tak tahu jalan. Saya redah je lah. Saya terangkan kat akak tu. Akak tu pun buat muka pelik. Kau tanya abang mana? Mana ada orang kat situ? Akak nampak muka kau kat situ memang macam bercakap, tapi kau seorang je lah. Atau kau maksudkan kau cakap dalam telefon dengan orang? Tanya akak tu lagi. Nakkan kepastian? Sudah. Saya cakap telefon kak. Saya malas nak panjang-panjangkan. Saya malas buat diri saya ni jadi lagi takut. Ada goyang tu. Lepas ambil duit dari kakak tu, saya terus balik restoran. Badan terus lemau. Kak ya, dia tanya, masih migraine lagi ke? Masa saya dah sampai store. Saya giring kepala je. Habis tu kenapa muka pucat je? Kau nampak hantu?
Tanya Kak Ya lagi. Saya geleng lagi. Saya malas nak cerita. Nanti semua rider tak nak hantar order kat situ. Saya masuk kitchen macam biasa. ID pula kawan rapat saya cuma pesan, balik nanti cerita tau. Memang faham saya kalau ada yang tak kena kat saya tu, dia dah tahu dah. Balik tu saya cerita kat Eddie. Eddie kata, kiranya saya ni kuat juga. Kalau kena kat budak perempuan lain, rasanya pengsan terus. Saya diam je, badan macam dah letih sangat. Eddie ni tak ada kenderaan, so memang balik hari-hari saya hantar perempuan atau lelaki. Malam tu lepas makan, saya suruh Eddie hantar saya balik. Saya suruh dia pakai je motor saya. Saya pesan, esok kalau aku nak motor aku, call je kau. Aku call je kau. Eddie pun tak banyak bunyi. Sampai rumah terus rebah kat sofa. Housemate cakap saya demam, badan panas gila. Esoknya saya MC 2 hari sebab demam. Kalah juga saya akhirnya. Dia tanya kenapa. Dia pun sibuk tanya Eddie kenapa, tapi dua-dua tak cerita. Kalau diberi pilihan, saya tak nak nampak alami benda-benda macam ni. Sebenarnya sebab saya tahu saya bukan kuat mana pun, tapi itulah, bukan boleh pilih-pilih. Ada orang cakap Momok suka kawan dengan saya. Ada orang cakap saya ni ada saka. Melampau betul cakap macam tu. Ada juga yang cakap saya mungkin ada penarik yang buat benda-benda tu attract kat saya. Sejujurnya saya tak tahu nak respon macam mana. Kalau saka tu rasanya belum ada lagi lah. Salah silah keluarga saya yang ada benda macam tu. Macam Ustaz tu cakap lah, mungkin saya bertuah kot. Sampai ke hari ni Alhamdulillah, sebab masih belum diduga dengan dugaan yang melampau lagi. Dan minta dijauhi. Memang banyak experience dalam kategori seram berlaku sepanjang hidup saya sampai sekarang. Kisah rumah sewa yang saya duduk ni pun banyak. Nanti kalau ada masa saya akan ceritakan, insya-Allah. Assalamualaikum, dan terima kasih pada anda yang sudi mendengar kisah yang ketiga ni, kisah seram Malaysia, Food Panda. Jadi harap anda semua terhibur. Dan see you on next video, and thank you so much for all your support and all your comments, and God bless you. Assalamualaikum.